Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya diberikan kesempatan kita untuk terus berada di masjid lebih awal pada minggu ini. Sementara kita menunggu solat Jumaat, seperti biasa kita ada majlis tazkirah. Dan untuk itu pada minggu ini Ustaz Hafiz Sulaiman sudi untuk menerima jemputan kita untuk menyampaikan tazkirah. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan sedikit banyak manfaat kepada kita, terutama dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Dengan segala hormatnya disilakan Ustaz menyampaikan tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Pengurusi, ahli-ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, datuk-datuk sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kerana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk kita hadir lebih awal ke dalam masjid rumah Allah taala ini. Untuk yang pertamanya kita niat i'tikaf, kita menambahkan amal dan juga zikir-zikir kita sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, hari ini kita akan memperkatakan berkenaan tentang 6 perkara, dan ke-6 ini mestilah ada pada diri kita perasaan khauf, perasaan takut bila mana diri kita ini ada ke-6 perkara ini, kerana perkara ini menyebabkan diri kita ini menjadi manusia yang betul-betul rugi di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Yang pertamanya kata hukama, man lam yakhshallah lam yanju min zallatil lisani. Barang sesiapa yang tidak takut kepada Allah, maka tidak akan selamat dari tergelincir lisan, daripada kita melakukan kesalahan lisan. Bila mana kita tak takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita tak ambil peduli dah apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kita tak malu, kalau kita tak rasa malu, tak ada langsung perasaan malu kita pada diri kita sendiri, tidak ada langsung perasaan malu kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, maka apa yang Nabi cakap, fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang kita nak buat. Bila mana sudah hilangnya perasaan malu, manusia akan buat apa saja walaupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam menggariskan untuk membiasakan perkataan yang baik ataupun kita berdiam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sebut, jika sekiranya seseorang itu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Kalau kita mampu untuk bercakap, untuk untuk menasihati manusia-manusia yang lain, kerana agama itu adalah nasihat. Kalau kita mampu untuk menegakkan kebenaran, itu adalah sebaik-baik perkara.
Tapi kalau sekiranya lidah kita ini kita tak dapat nak kawal, kita tak dapat nak jamin lidah kita ini tidak menyakitkan hati orang lain, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya yang lebih baik yang kita lakukan adalah dengan kita berdiam diri. Satu waktu Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Nabi duduk bersama-sama dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam, tidak menjawab sepatah apapun. Ya. Kemudian si fulan ini mencaci untuk kali yang kedua. Dah dengar Abu Bakar tak jawab apa-apa, lelaki ini mencaci, memaki Abu Bakar As-Siddiq untuk kali yang kedua di hadapan Rasulullah, di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Setelah kali kedua, Abu Bakar tetap berdiam diri. Abu Bakar tak cakap apa-apa. Sehinggalah pada yang ketiganya, lelaki ini turut mencaci, memaki Abu Bakar untuk kali yang ketiga. Kali pertama, Abu Bakar diam. Kali kedua, Abu Bakar diam. Kali yang ketiga, Abu Bakar membalas apa yang dikata, apa yang dicaci oleh lelaki tersebut. Maka Rasulullah SAW berganjak meninggalkan majlis tersebut. Abu Bakar jadi khairan. Abu Bakar jumpa, wahai Rasulullah, apakah kamu memarahiku? Kamu wahai Rasulullah, kamu marah kepada aku? Maka Rasulullah SAW menjawab, malaikat telah turun dari langit. Ada malaikat yang turun daripada langit menyalahi perkataan orang tadi yang memaki kamu, wahai Abu Bakar. Namun saat engkau membalasnya, untuk kali ketiga Abu Bakar membalas apa yang diucap oleh lelaki ini, maka datanglah syaitan. Syaitan duduk bersama-sama dengan lelaki ini, bersama-sama dengan kumpulan yang ada Rasulullah SAW. Dan aku tidak mendatangi tempat tersebut jika di sana dihadiri oleh syaitan. Maka Nabi dia berganjak daripada tempat itu kerana Nabi tak nak bersama-sama dengan syaitan. Jadi maknanya apa dia tuan-tuan? Bertikam lidah antara seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, antara seorang saudara dengan seorang saudara yang lain, antara satu jemaah dengan bersama-sama jemaah yang lain. Mereka berdebat ataupun apa sahaja yang menggunakan anggota lisan ini, perkara ini adalah dicela dan sangat-sangat dituntut untuk kita mengelakkan diri kita daripada kita bersama-sama dalam situasi dan juga keadaan ini. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, kita takkan dapat nak jaga lisan kita. Kita tak boleh nak kontrol lidah kita daripada menutur apa saja sehingga kita ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamlah jaddidu imanakum. Nabi SAW menyebut jaddidu, perbaharuilah iman kita. Nabi suruh kita sentiasa memperbaharui iman kita. Bagaimana kita nak memperbaharui iman kita? Jangan kita sentiasa berzikir, menuturkan la ilaha illallah. Dengan kita sentiasa mengucap, dengan kita sentiasa berzikir, memahami apakah makna la ilaha illallah, supaya hati kita betul-betul kukuh, hati kita betul-betul jazam, percaya dan juga meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang kita nak sentuh pada tengah hari ini tuan-tuan. Perkara yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbahu minal harami wasyubhah. Apa maksud yang kedua ni? Sesiapa yang tidak takut bertemu dengan Allah, sesiapa yang tak takut nak bertemu dengan Allah. Semua manusia, semua makhluk takut nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat mana kita nak menghadap Allah taala? Di padang mahsyar. Waktu kita nak ditimbang, waktu kita nak dihisap seorang demi seorang, Allah taala akan panggil kita berdiri face to face.
berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak tahu kat mana tempat kembali kita. Sama ada syurga ataupun di neraka, kita tak pasti. Jadi siapa yang tidak takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala, maka apa jadi pada manusia yang macam ini? Hatinya tidak dapat dielakkan dari melakukan perkara haram dan juga perkara-perkara syubhah. Nabi SAW menyebut, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Di antara halal dengan haram itu, macam mana halal dengan haram tu kita tak pasti, yang kita tak jelas, yang kita tak tahu ini halal ke ini haram. Jadi perkara itu perkara apa? Itu syubhah. Sesiapa yang melakukan perkara syubhah, ia sebenarnya telah melakukan perkara-perkara yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat perut adalah dengan menjaga daripada memakan makanan halal dan juga syubhah. Cara kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada anggota perut kita. Tangan ada nikmat, kita boleh merasa, kita boleh memegang, kita boleh menyentuh. Kaki anggotanya untuk apa? Kita boleh berlangkah ke satu tempat yang kita nak pergi. Kita boleh datang masjid, kita boleh pergi kuliah ilmu dan sebagainya. Kita boleh pergi ziarah, itu anggota kaki. Mata melihat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kejadian-kejadian Allah Ta'ala yang maha cantik, yang maha sempurna. Apa yang Allah Ta'ala jadi. Telinga kita dapat mendengar alunan-alunan, dapat mendengar zikir, dapat mendengar kuliah dan sebagainya, mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Perut adalah anggota untuk menerima nikmat-nikmat yang halal. Dan cara kita nak bersyukur dengan nikmat perut adalah dengan kita menjauhkan diri kita daripada mengambil makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhah. Sifat malu kepada Allah yang sebenarnya adalah engkau menjaga kepalamu dan setiap yang ada di sekitarmu, dan engkau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi malu, tanda kita malu pada Allah, tanda kita malu nak bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, supaya dalam diri kita ini tidak terkandung perkara-perkara yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging, setiap perut yang tumbuh daripadanya unsur-unsur yang haram, maka nerakalah yang layak pada diri dia. Jadi sangat-sangat mustahak kita tuan-tuan dalam bulan Ramadan kita boleh kawal diri kita. Kita boleh kontrol diri kita daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kita boleh kawal diri kita tidak melanggar prinsip menahan diri kita daripada makan minum. Kita boleh kontrol tak makan tak minum. Maka sudah semestinya kita juga boleh mampu untuk mengawal diri kita daripada kita mengambil sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang syubhah masuk ke dalam diri kita. Bahkan menjadi tanggungjawab pada diri kita. Dalam pekerjaan kita, dalam apa sahaja yang kita dapat sumber-sumber perolehan yang kita dapat, perolehan tersebut mestilah ianya datang daripada sumber yang halal. Banyak alternatif, banyak produk-produk Islam yang kita boleh ambil, yang boleh kita beli, yang boleh kita nikmati. Insurans ada tak yang Islam? Ada takaful Islam. Bank ada tak bank Islam? Ada. Loan ada tak loan Islam? Ada. Kenapa? Masih lagi ada daripada segelintir kita yang tidak hirau, yang tidak mengisahkan, oh tak apa, yang penting loan ni bukan kita makan. Loan ni bukan yang kita masuk dalam perut kita. Insurans, takaful bukan yang masuk dalam perut kita. Apa sahaja perkara yang menjadi sumber perolehan pada kita, mestilah syaratnya, mestilah perkara tersebut perkara yang dihalalkan di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 tahun dahulu, kalau 30 tahun dahulu tak ada takaful. Tak banyak takaful, tak banyak loan Islam. Tapi sekarang loan Islam ada, takaful Islam ada, menjadi kewajipan pada diri kita. Menuntut yang halal itu sesuatu yang fardu ke atas diri kita, orang Islam yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya? Maksud menjaga kepala dalam hadis Nabi yang Nabi SAW yang kita sebutkan tadi adalah kita menjaga pendengaran kita. Kita menjaga penglihatan kita dan kita menjaga lisan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Melihat perkara maksiat adalah haram. Mendengar orang yang mengumpat, orang berfitnah, itu adalah yang diharamkan. Lidah kita menuturkan sesuatu, umpatan dan sebagainya, juga melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan menjaga perut dan segala apa yang ada di dalamnya. Dengan maksudnya menjaga hati daripada perkara-perkara yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada persepsi yang negatif pada orang lain. Haram tak persepsi negatif tersebut? Kita ada pandangan yang negatif pada diri seseorang. Kita berburuk sangka pada diri seseorang. Buruk sangka kerja hati. Jadi buruk sangka itu adalah sesuatu yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah bersungguh-sungguh menjaga perut daripada sesuatu yang haram dan syubhah kerana 3 faktor. Kita perlu takut azab api neraka kerana perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita tidak akan mendapat pedoman yang benar di dalam melakukan ibadat. Kita buat ibadat ni hanya semata-mata ilmu semata-mata. Yang kita tak dapat hidayah isyarat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia istiqamah, ada jemaah dia istiqamah. Tiap-tiap waktu dia semayang, dia boleh duduk dalam saf yang pertama. Imam angkat takbiratul ihram, dia pun dapat takbiratul ihram. Kita tak dapat petunjuk daripada Allah. Dah azan ke? Kita tak perasan azan. Padahal orang lain semua dah pakat semayang. Orang lain dengar kuliah, kita pun dengar kuliah. Tapi apa yang kita faham cuma 1%, cuma 10% sahaja. Berbanding jemaah-jemaah yang lain, dia dapat memahami sepanjang kuliah, sepanjang majlis ilmu yang dia hadiri. Maka itu yang kita sebutkan mendapat pedoman yang benar. Kerana ilmu dia akan memimpin kita. Ilmu dia akan tunjuk kita jalan mana yang patut kita lalui. Dengan ilmu yang diterima oleh akal dapat membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ibadat tidak diterima atau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana dalam perut kita ada sedikit perkara yang haram. Begitu juga doa yang kita angkat, yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga akan ditolak mentah-mentah kerana dalam perut kita, dalam badan kita ada sesuatu yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, berapa ramai orang yang bangun malam tetapi tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya. Berapa ramai yang bangun qiyamul lail, dia semayang 1/3 malam, 2/3 malam ataupun separuh malam, tetapi dia tidak mendapat apa-apa selain daripada qiyam dia sahaja. Ada dapat exercise lah, macam kita walk out. Dan berapa ramai orang yang berpuasa, berapa ramai orang yang berpuasa, berapa bilion umat Islam dalam dunia ini semua berpuasa. Masuk bulan Ramadan, semua kita berpuasa. Tetapi yang Nabi kata, berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya. Dia tak dapat apa-apa daripada puasanya selain lapar dan juga dahaga. Kerana apa? Kerana faktor dalam dirinya ada unsur-unsur
makanan-makanan, sumber-sumber yang datang daripada sumber yang haram, datang daripada sumber yang syubhah. Yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa man lam yakun ayisan 'anil khalqi lam yanju minat ta'ami. Siapa yang tidak berputus harapannya kepada makhluk, siapa yang tak putus harapannya kepada makhluk, asyik-asyik sungguh-sungguh harap pada makhluk, boleh tak bantu aku, boleh tak tolong aku, boleh tak nak minta sikit bantuan. Semua kita harap pada makhluk, tapi kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Lam yanju minat ta'ami. Sesungguhnya dia tidak akan selamat daripada rasa tamak, daripada rasa rakus. Ini yang kita nak sentuh. Yang ketiganya, tamak. Bila mana kita tidak putus harapan kita kepada makhluk. Harapan kita pada makhluk, Allah adalah hakikat, Allah adalah di sebalik makhluk. Kalau Allah tak bantu makhluk tersebut, kita tak dapat apa-apa manfaat, kita tak dapat apa-apa pertolongan. Tetapi kita ambil makhluk supaya dapat bantu apa yang kita hajat. Kita percaya pada orang ni dan kita minta tolong pada dia. Itu maknanya kita harapan kita, pengharapan kita, pertolongan kita kepada makhluk. Kita minta tolong kepada makhluk. Islam, kita orang Islam, apa yang kita nak minta, kita minta direct pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta makhluk, Nabi sebut siapa yang ditimpa, siapa yang ada satu-satu masalah, yang ada satu-satu keperluan, dia minta pada makhluk. Apa Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala akan bagi kehinaan pada diri dia. Allah Ta'ala akan bagi rasa rugi pada diri dia. Jadi yang kita nak minta direct pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ud'uni astajib lakum. Kita minta, Allah Ta'ala akan perkenankan. Jadi yang kita nak sentuh berkenaan tentang perkara ini, iaitu tamak ataupun yang kita sebut sebagai serakah. Nafsu serakah. Apa makna tamak? Apa makna serakah? Tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Tak pernah rasa puas dengan apa yang dia dah ada, dengan apa yang dia dah capai. Tamak adalah cinta kepada dunia secara berlebihan, tanpa memperhatikan halal dan juga haram. Tamak secara berlebihan, cinta secara berlebihan, sehingga tak kisah cara nak dapatkan perkara tersebut. Yang dia nak, dia tak kisah halal ke haram, yang penting aku dapat. Maka ini kita sebut sebagai tamak. Sebab apa ada tamak pada diri kita? Sebab kita tidak putus harapan kita kepada makhluk. Kita tak terus gap diri kita dengan makhluk. Kita tak akses terus pada Allah Subhanahu wa taala. Serakah adalah satu penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, kita nak banyak lagi. Tidak peduli dengan cara bagaimana yang dibenarkan oleh syarak. Tidak berfikir adakah harus mengorbankan kehormatan orang lain. Dah tak heran dah orang lain. Yang penting aku naik pangkat cepat. Yang penting gaji aku banyak. Yang penting projek aku dapat. Maka itu kita sifatkan antara sifat-sifat ada tamak pada diri manusia itu, tuan-tuan. Perkara ini bagus tak? Perkara ini tidak bagus, kerana ia sebahagian daripada penyakit pada hati kita. Ini perkara yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahkan kita tengok pada surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah manusia, mereka mengumpulkan harta sehingga zurtumul maqabir, sehingga nak bawa harta itu masuk ke dalam kubur mereka masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat yang kita nak sentuh pada tengah hari ini, wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju minar riya. Ini perkara yang keempat. Sesiapa yang tidak menjaga amalan dia,
Macam-macam amalan yang kita dapat buat. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Daripada kita seorang-seorang sampai kita dengan isteri kita. Sampai kita dengan suami kita. Sampai kita dengan adik-beradik. Sampai kita dalam masjid, tempat kerja pun. Kita terbuka dengan ramai manusia. Seorang-seorang kita, ramai-ramai kita. Sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Macam-macam amalan yang kita boleh buat. Sama ada yang ringan dan juga yang berat. Berat contoh apa dia? Haji berat. Jihad fisabilillah berat. Yang ringan apa dia contoh? Masuk duit 10 sen dalam tabung. Apa contoh ibadat? Apa contoh amalan yang ringan? Tolong susun kasut jemaah. Apa contoh amalan yang ringan? Parking kereta kita tak blok kenderaan orang lain. Apa contoh yang ringan? Kita pakai minyak wangi datang ke masjid. Apa contoh yang ringan? Kita bagi sedekah. Apa yang kita mampu? Yang kita mampu, walaupun sebiji tamar itu kita belah potong 3. Nah, itu contoh-contoh yang ringan. Siapa yang tak jaga amalannya, maka dia akan terjebak dalam perkara riak. Bahaya tak riak? Bahaya riak kerana Nabi SAW, perkara yang paling aku takuti terjadi kepada kamu semua adalah syirik kecil. Nabi takut umat Islam ini kena penyakit syirik kecil. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, syirik yang kecil itu apa? Nabi menjelaskan bahawa syirik yang kecil itu adalah ar-riya', adalah riak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi amalan kita ini, apa yang Nabi anjurkan, kita bersedekah tangan kanan, tangan kiri kita tak tahu. Nah, itu contoh. Pada anggota badan kita sendiri pun, tangan kanan bagi sedekah, tangan kiri tak tahu. Maka sudah tentu amalan kita ini, seharusnya, sewajibnya kita tidak pamerkan dan kita tidak tujukan kepada orang lain, tapi amalan kita hanya semata-mata kerana Allah. Ada orang datang masjid, ada orang pergi umrah, dia buat konten. Ada orang buat majlis iftar, dia buat konten. Untuk apa? Untuk dia masuk dalam TikTok, untuk dia masuk dalam Facebook. Bahaya tak? Bahaya. Kerana apa? Kerana boleh membuka pintu-pintu untuk dia melakukan perkara riak. Apa makna riak? Kita menunjuk-nunjuk amalan yang kita buat. Nunjuk pada siapa? Menunjuk pada orang lain. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan masyhur, untuk kedudukan kita. Ini perkara yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan perkara yang kelima, wa man lam yasta'in billah 'alal ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasadi. Sesiapa yang tidak memohon kepada Allah agar dijaga hatinya. Kita tak mohon pada Allah supaya Allah jaga hati kita. Hati ini apa dia? Hati ini tempat tilikan Allah. Allah Ta'ala tak tengok pakaian kita. Allah Ta'ala tak tengok harta yang kita ada. Allah Ta'ala tak tengok apa saja yang kita ada. Pakaian apa kita pakai, Allah Ta'ala tak tengok. Apa yang Allah Ta'ala tengok? Allah Ta'ala tengok apa yang ada pada hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati dia. Jadi sangat-sangat mustahak untuk kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala menjaga hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji, daripada sifat-sifat yang tercela, ataupun yang kita sebut sebagai sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Kita duk minta macam-macam pada Allah. Kita minta anak kita periksa SPM dapat straight A, semua A. Kita minta anak kita nak masuk interview, dia lulus interview, dapat kerja yang elok-elok. Tapi berkenaan tentang diri kita, berkenaan tentang hati kita, kita tak pernah minta pada Allah supaya Allah Ta'ala pelihara hati kita. Jadi sangat mustahak untuk kita jaga hati kita dan kita minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duk selalu minta wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan daripada Allah.
tapi kita tak minta Allah Ta'ala jaga hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji, daripada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasad, dengki timbul daripada perasaan tidak senang yang muncul dalam hati seseorang terhadap orang lain. Jika kita tak minta Allah Ta'ala pelihara hati kita, maka hati kita akan terbuka untuk kita ini melakukan hasad. Hasad ini apa? Hasad, kita nak faham hasad ini, bahaya hasad ini macam mana? Bahaya hasad sama macam api memakan kayu api. Api dia makan kayu. Apa jadi pada kayu api, kayu tersebut? Habis, tak ada apa. Jadi abu je. Asalnya kerah. Tapi api makan kayu tersebut. Dah tak ada apa-apa fungsi dah. Angin tiup, habis abu tersebut. Tak ada. Dah tak ada apa benda langsung dah. Samalah macam hasad pada diri manusia. Apa bahaya hasad? Hasad memakan amal-amal, pahala-pahala amalan yang manusia buat. Ini bahaya tuan-tuan. Sehingga tak ada apa, kita bertemu dengan Allah zero, kosong, tak ada apa. Sebab hasad ada dalam diri kita. Kalau kita tak jaga hasad ini tuan-tuan, hasad ini apa juga berpunca daripada mana? Rasa tidak puas hati terhadap nikmat atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kita rasa tak puas hati, kita rasa tak bersetuju, kita rasa ini tak adil. Orang dapat satu, kita dapat separuh. Yang dapat satu, kita tak puas hati dengan orang dapat satu. Macam mana dia boleh dapat satu? Aku separuh pun aku tak dapat. Oh, ni tak boleh ni. Dia nak yang dia, kawan dia dapat satu, orang yang dapat satu tu gugur nikmat tersebut, hilang daripada diri dia. Itu cukup. Ada dalam diri itu maknanya hasad. Orang dapat RM1, kita syukur. Orang dapat RM50, kita syukur. Orang dapat RM100, macam mana dia dapat RM100? Tak boleh ni, duit RM100. Patutnya RM50 je. Sama macam aku dapat, sama macam kita dapat RM50. Tapi macam mana dia boleh lebih RM50? Maknanya apa dia tuan-tuan? Orang dapat RM1, kita seronok. Orang dapat RM1,000 pun kita seronok. Baru tidak ada hasad pada diri kita. Kalau kita nak yang dia dapat RM1,000 tu, bagilah hilang kah? Lesap ke duit yang dia dapat tu? Ada orang datang rompak kah? Ada terdetik dalam diri kita keadaan itu. Maknanya hati kita ini sudah ada sifat hasad dengki. Bahaya tak hasad? Bahaya. Kerana apa? Kerana hasad bukan hanya tertuju kepada orang yang kita hasad, tetapi kita tidak berpuas hati dengan apa yang diagihkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala yang bagi pada dia. Kenapa kita nak hasad? Allah yang bagi 1000 kat dia. Allah yang bagi projek, 2 projek kat dia. Kita dapat 1 projek je. Kalau boleh kita nak dia sama, kita pun sama. Ataupun dia tak dapat, kita dapat 2. Tapi Allah Ta'ala ni dia adil pembahagian dia. Dia bagi 2. Kerana apa? Kerana orang ni ada tanggungan lebih banyak daripada apa yang kita tanggung. Sebab tu dia dapat 2 projek. Sebab tu dia dapat duit banyak berbanding dengan kita. Cukup keperluan, cukup tanggungan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini perkara yang keempat. Ini perkara yang kelima. Perkara yang keenam yang kita nak sentuh pada akhir tazkirah kita pada hari ini. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Sesiapa yang tidak melihat kepada orang yang lebih utama, yang lebih tinggi ilmu dan juga amalannya. Sesiapa yang tidak melihat orang yang lebih ilmu daripada diri dia, amalannya lebih banyak daripada amalan yang dia lakukan, maka dia tidak akan selamat daripada sikap ujub. Ujub, kita pernah dengar ujub. Ujub ini apa? Ujub sama maksud dengan
kagum pada diri sendiri. Ujub dengan makna angkuh, ujub dengan makna bongkar, ujub dengan makna kita ego pada diri kita sendiri. Kita agungkan diri kita sendiri, kita angkat diri kita, itu maknanya ujub. Sebab apa ada ujub? Kita tak melihat orang yang lebih utama, yang lebih tinggi ilmu, yang lebih banyak amalannya daripada diri kita. Nabi sebut dalam perkara akhirat, dalam perkara agama, hendaklah kita lihat orang yang paling tinggi, paling banyak daripada diri kita. Supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh. Dan kita tidak terhenti kepada amalan pada diri kita. Oh, dah cukup dah amalan aku ni. Sembahyang tarawih 8 rakaat dah cukup dah. Sembahyang tarawih 20 rakaat dah cukup dah. Baru balik umrah tiap-tiap waktu sembahyang Jumaat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dah cukup dah. Balik Malaysia tak payah nak sembahyang dah. Sembahyang kat rumah pun dah cukup, tak payah lagi nak sembahyang dekat masjid. Pahala sembahyang di Masjidil Haram, pahala sembahyang di Masjid Nabawi dah cukup dah, beribu-ribu dah, berjuta-juta yang kita dapat. Kita berbangga, kita ego dengan pencapaian yang kita buat. Maka amalan yang kita buat akan berhenti, akan sederhana sifat dia berbanding dengan kita melihat dalam perkara agama, dalam perkara ilmu, dalam perkara amal perbuatan. Kita tengok kita ni yang paling rendah, ada orang yang lebih tinggi daripada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali menyebut hakikat ujub merujuk kepada pengagungan diri sendiri dari aspek kenikmatan yang dimiliki tanpa melihat kepada pemilik nikmat yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujub ini adalah satu penyakit yang sukar untuk diubati. Iblis bila mana diperintah untuk sujud pada Nabi Adam, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, iblis tak nak ikut, iblis tak nak buat. Bila mana Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, apakah perkara yang menghalang kamu untuk sujud pada Nabi Adam? Ana khairun minhu, apa kata iblis? Aku lebih baik lagi daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, Adam itu cuma dijadikan daripada tanah. Dia rasa kehebatan, dia rasa dia lebih tinggi, dia rasa dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Maka iblis Allah Ta'ala campakkan, wa kana minal kafirin, dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 6 perkara yang kita sebut dalam tazkirah kita pada hari ini. Antaranya, bila mana kita tak takut pada Allah, apa yang kita akan buat, kita akan bebas bercakap, kita akan bebas menggunakan lidah kita untuk menyakitkan hati-hati manusia yang lain. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang kita sebut, bila mana kita tak percaya kepada hari akhirat, apa yang kita akan buat, kita akan melakukan perkara-perkara haram, kita akan melakukan perkara-perkara syubhat. Nah, ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, apa yang kita jelaskan tadi, iaitu bila mana kita tidak menjaga amal-amal kita. Maknanya kita hebah pada orang, aku sembahyang tarawih, aku qiyamul lail 20 rakaat, aku apa benda semua sebagainya. Apa jadi pada diri kita? Kita akan terjebak kepada satu penyakit yang namanya penyakit riak. Yang keempat, apabila kita tidak memohon pertolongan supaya Allah Ta'ala jaga hati kita, kita akan terjebak dalam perkara-perkara hasad dengki, yang hasad dengki ini akan memakan semua pahala-pahala amalan ibadat yang kita buat. Kemudian yang kita sentuh, yang kelimanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita tidak melihat kepada orang yang paling tinggi, paling mulia ilmu dan juga amalnya, maka kita akan terjebak kepada satu penyakit yang namanya penyakit ujub. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sentuh pada hari ini Allah Ta'ala pelihara kita dan kita dapat menjaga keenam perkara yang kita sentuh insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.